Okey, apa khabar semua? Sihat Alright. Tak apa, nanti kalau saya nak menulis nanti saya akan bangun. Okey. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita jumpa pada kali ini. Okey, actually bagi saya ini adalah kelas yang keberapa saya tak ingat lah. Kan biasanya kalau saya ada kelas free saya akan bagi tahu. Okay, I have the free time tonight. Mungkin saya akan nak buat open class. Kalau saya sebut pasal open class, maknanya kelas tu so open. Semua orang boleh join. Okay, yang berada dalam grup mana pun. Actually sebenarnya saya ada banyak dalam grup yang study dalam Pro-ML Academy. Ada grup CCO. Siapa grup CCO? Bagi thumbs. CCO coaching class online. Ada? Satu, dua. Okey. Dua orang je. Tiga orang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. CCO. CCO ada dua grup. Form 4 dan Form 5. CCO tu adalah coaching class online. Percuma. Free. Okey. Yang kedua adalah grup IMC. Grup IMC ni kena berbayar. Ini grup eksklusif. Dia adalah grup kumpulan kecil. Okey. Grup kumpulan kecil. Alright, Akilah. Lagi ada lagi. Tadi oh Ilanu ada kat sini. Ternampak namanya. Kan? Kalau beberapa pelajar okey daripada grup IMC. Okey. Kemudiannya grup grup PCO. PCO tu individu. Okey, yang terkini, terbaru. Sebaru buka semalam grupnya. Sekarang dah ada 32 orang dah masuk dalam tu. Okey, grup TCO. Tuition, saya nak sebut pun belum ni lagi. Tak biasa lagi kan. Tuition kelas online. Okey. Grup ini adalah grup berbayar juga. Tapi grup ni grup yang memang basic memang buat untuk cover tajuk Form 4 dengan Form 5 sekaligus. Setiap hari Jumaat dengan satu. Hari Jumaat secover Form 4 punya topik daripada bab 1, bab 1, bab 2, bab 3. Lepas tu hari Sabtu bab 1, bab 2, bab 3. Faham tak? Jadi maknanya dalam masa 5 bulan kamu akan dua-dua habis. Faham tak dia punya strategi? Akhir je 5 bulan dua-dua habis silibus. Best tak best? Kan? Nanti kamu boleh tanya dalam tu. Alright, boleh tanya, boleh apa ni? Nanti boleh join insya-Allah. Okey, bayarannya pun memang tak semahal IMC bulanan 100 kan, tapi yang ni minimum dalam RM45. Kan, RM45 sebulan. Kalau korang kata mahal lagi saya tak tahu nak kata apa. Kan? Sebab apa saya dah serik dah buat kelas percuma. Kan? Actually sebenarnya tahun-tahun sebelum ni sebanyak buat kelas percuma. Kelas free je. Kan? Tapi sekecewa dengan komitmen lah, komitmen. Kan? Pelajar tak boleh bagi komitmen yang sepatutnya lah. Kan? Akhirnya saya rasa sangat exhausted, saya rasa sangat letih. Kan? Jadi saya tak mampu untuk buat. Kan? Tapi kalau ada di kalangan kamu yang ada masalah kewangan, kan memang ada masalah, memang yuran tu memang bermasalah, sila contact saya personal lah. Okay? Actually sebenarnya setiap tahun ramai yang saya sponsor. Okay? Jangan risau. Ramai yang saya sponsor. Cuma kamu yang tak tahu. Cuma korang je yang tak tahu. Siapa dia? Kan? Alright. Biasanya berada dalam grup ramai. Okay, yang saya sponsor terdiri daripada anak yatim, anak asnaf dan juga ramai lagi lah. Okay, pelajar-pelajar tertentu yang memang saya sendiri yang sponsor mereka. Okay, kalau ikutkan kos untuk satu orang untuk habiskan dalam setahun tu lebih kurang dalam 1,000 lebih ke 3,000. Yes, untuk seorang. Kan? Tapi it's okay. Kan? InsyaAllah Allah SWT akan menggantikan lagi. Bukan mengganti, Allah SWT akan bayar lagi banyak insyaAllah. Alright. Sebenarnya sebab apa? Saya selalu bagi ilmu tu memang saya tak berkira. Kenapa? Sebab saya rasa benda ni bukan sepunya. Saya rasa ilmu ni bukan sepunya. Saya kena sampaikan. Okey, tak kisahlah berbayar ke tak berbayar ke, free ke percuma ke. Okey, saya akan bagi.
Saya akan sampaikan. Alright, yang penting senak kesungguhan kamu. Boleh Kalau kamu berada dalam grup CCO, mana grup percuma, ada caranya untuk dapat A. Boleh dapat. Nanti saya bagi tahu kaedahnya. Okey. Tapi kamu kena berusaha lebih lah. Berbanding dengan orang yang masuk dalam IMC, dia adalah intensive mentoring. Maknanya se-coaching. Kalau dia ada masalah, senampak terus. Dia terus ni. Tapi kalau kamu berada dalam grup yang percuma, memang tak nampak kamu. Okey, saya tak nampak kamu. Tapi, information saya akan selalu bagi. So, maknanya, you have to take it. Yes, you have to do it. You have to take it and then you have to do it. If you don't do it, tak ada siapa boleh bantu. Faham Tak ada siapa boleh bantu. But if you have the problem, any problem, you can message sir. Message je. Personally. Tak ada masalah. Okay? Cumanya, kalau saya lambat jawab tu, maknanya saya sedang busy lah. Kalau saya tak ada apa-apa, kalau phone tu dekat tangan saya, memang saya akan balas on the spot lah. Boleh Faham guys? Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kita jumpa malam ni. Okey, pada malam 28 ke 29 Ramadan ni. Okey. Senak kalau boleh all the Muslim yang berada yang ada sekarang dalam grup ini seboleh-bolehnya. Saya tak nak seboleh-bolehnya. Mesti berdoa dalam masa 2 hari ni. Doa sungguh-sungguh. Faham Doa sungguh-sungguh. Sebab doa kamu akan mustajab. Doa kamu mesti dimustajabkan oleh Allah SWT. Faham kan? Tapi sebelum kiranya masa kita sebelum nak minta sesuatu dengan Allah SWT, sebelum kita berdoa, kita istighfar dulu, memohon keampunan dia. Kalau ada benda yang haram ke masuk dalam badan kita, apa benda yang terpakai kita tak tahu, kan? Supaya Allah ampunkan dulu dosa kita yang tu. Baru kita berdoa. Bila kita dalam keadaan bersih, doa mustajab. Faham Doa mustajab. Tak ada hijab pun. Dia seolah-olah macam dengan kamu sekarang ada monitor So dengan kamu ada monitor, screen guna kamera je kan. Tapi kamu dengan Allah SWT ni urat ada kat sini kan. Allah SWT tu lagi dekat daripada urat. Maknanya dia duduk di dalam hati awak. Faham tak? Macam mana Allah SWT nak memaburkan doa tu? Jadi siapa yang nak dapat straight A, doa 2 hari ni, jangan putus. Siapa nak dapat straight A ada? Saya nak dapat straight A sebab saya nak jadi doktor. Doa. Amin. Siapa yang ngaku tu, saya doakan dia supaya memang dapat straight A. Nurino Oviga. Yes, dapat. Okay, how to get it? Find it. Kena cari jalannya macam mana nak dapat. Boleh? Okay. Izzah nak jadi army. Oh, okay. Saya pun bekas army. Saya ada 3 tahun training sebagai askar wataniah dekat universiti. Dan saya dah ditauliahkan sebagai lieutenant muda. So you can call me Tuan Firdaus. Okay. Saya dulu adalah jurulatih askar juga. Dalam tentera saya adalah jurulatih juga. Saya pegawai latih di Universiti Putra Malaysia. Pernah jadi pegawai latih. Tentera. Okay. Fiza nak jadi apa Fiza? Kalau bukan nak jadi doktor, nak jadi apa Fiza? Mutaki pun nak ya? Okay, amin. Mutaki dapat straight A InsyaAllah amin. Okay. Air Force. Saya bukan Air Force, saya Army. Saya Army, tetapi saya belajar Aerospace Engineering. Aerospace Engineering. UPNM bukan. Saya UPM, Universiti Putra Malaysia. Dekat situ pun ada. Okay. Itu
mazhab. Tapi bahagian askar wataniah lah. Kan? Ya, askar wataniah ni adalah merupakan orang awam yang separa tentera. Maksudnya awak pergi latihan ketenteraan hujung minggu selama 3 tahun awak berlatih. Kemudian ditauliahkan oleh yang di-Pertuan Agong sebagai lieutenant muda. 3 tahun kena belasah. Kan? Sebab tu nampak sehitam sikit. Badan tough tu biasa. Kan? Okey, baik. Izan nak jadi Air Force Okey, amin. InsyaAllah. Air Force jadi pilot. Terbaik. Okey. Okey. Siapa? Nurino nak jadi accountant. Alright. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Askar bantuan? Bukan. Sebukan askar bantuan. Seaskar wataniah. Askar bantuan tu lain. Askar bantuan lain pula. Tapi adalah first ni lah. Kalau berperang ke, kena pergi lapor diri lah. Kena pergi lapor diri, ambil senjata, whatever, berperang dulu lah. Kan? Jangan ingat saya tak tahu berperang. InsyaAllah saya tahu berperang. Kan? Saya belajar di Universiti Pertubuhan Malaysia dalam Aerospace Engineering dan saya punya elektif pilihan saya pada tahun akhir adalah merupakan launcher. Okey. Spesifik pada launcher. Tahu launcher? Launcher ni adalah roket. Kan? Rumah siapa nak kena bom silakan bagi tahu saya. InsyaAllah saya boleh cuba. InsyaAllah saya boleh cuba. Kan? Okey. Okey, baik. Farah ada banyak cerita-cerita Okey, tak apa. Buat solat istikharah insyaAllah. Buat solat istikharah. InsyaAllah Allah akan bagi jalan. Dia akan beratkan mana cita-cita yang memang sepatutnya awak jadi. Faham Macam saya dulu pun memang betul-betul saya nak jadi aerospace engineer. Memang betul. Kuat betul nak jadi aerospace engineer. Tapi selepas saya graduate, saya jadi cikgu sementara. Selepas saya graduate tu, saya jadi cikgu sementara. Bila saya jadi cikgu sementara tu, saya nampak ramai pula yang anak-anak budak-budak Cina, Melayu, India kan fail, gagal matematik. Saya rasa macam tak puas hati tau. Saya rasa macam have to do something. Takkan nak biar macam ni. Terlalu ramai yang gagal. Faham masa tu? Jadi saya rasa tak boleh. We have to do something. Dan alhamdulillah masa saya masuk tu, saya mengajar daripada 21 orang gagal daripada 41 orang saya terbalikkan number tu. 21 orang yang A berbanding dengan 41. So 50% daripada pelajar A. Untuk maths. Saya pernah buat rekod tu sekali. Untuk maths, saya buat sekali lagi. 50% daripada kelas A. Dan majoriti lulus dengan baik adalah seorang gagal. Saya cerita je lagi kenapa seorang tu gagal. Every years tahun 2016, 17, 18, 15, 16, 17, seorang mesti ada seorang gagal at maths. Geram tak? Geram tak sampai 100% Cikgu tahu sebagai cikgu, saya belajar di sekolah dulu, memang memang tu. Okey? Yes, betul, di si Aisyah tu. Okey? Okey. Okey, Salihah tanya apa? Nak tanya saya kalau ambil chemistry, fizik dan account, kejayaan apa yang berkaitan dengan 3 cabang ini? Bukan saya nak ambil but nak tanya je. Okey, baik. Awak ambil chemistry, fizik and account. Banyak cabang tu boleh pergi. Banyak cabang boleh pergi. Kalau awak ada fizik dengan account, maksudnya awak boleh pergi bahagian sains dan teknikal. Sains dan teknikal. Okey? Sains teknikal ni maknanya apa? Yang tanpa bio. Yang tanpa bio awak boleh masuk sains teknikal. Kalau bio ni contohnya macam bahagian perubatan, bahagian ubat-ubatan, bahagian teknologi marine.
whatever yang melibatkan biologi, awak tolak tepi. Lepas tu awak ambil yang bahagian sains, awak akan ni. Tapi bila awak ada account, awak lagi special. Awak lagi special kalau ada account. Awak boleh ambil bahagian ekonomi dan bahagian perakaunan. Okey, dan awak boleh jadi engineer dan juga awak boleh jadi accountant. Accountant boleh pergi, engineering pun boleh pergi. Wow, dahsyat tu. Kan, dahsyat tu. Tak ramai yang ambil chemistry, physics, account. Tak ramai. Kan, tapi kalau awak boleh ambil, that's good lah. Okay, that's good. Yang penting AdMaths jangan fail. AdMaths kena dapat C dan ke atas. AdMaths kena dapat C dan ke atas. Jangan gagal. Please semua yang ada kat sini, ada 21 orang. Saya nak pesan siap-siap, jangan gagal AdMaths, please. Siapa yang ambil AdMaths lah? Yang mana form 2 sekarang? Belum lagi lah. Ada form 2 tak? Form 3. Ada form 3. Form 3 ada tak kat sini? Ada. Akilah. Oh, Akilah rupanya. Akilah ni pelajar masa di sekolah dulu. Ini pelajar. Sekarang sudah tak berada di sekolah. Sekarang sudah berada sepenuhnya di Primary Academy. Dulu saya ada center Primary Academy ni ada center dulu, ada sekolah. Kan kita ada sekolah, tapi sebab PKP saya terpaksa tutup dulu. Okey, saya terpaksa tutup dulu sementara, kemudiannya saya buat fully secara online semasa masa. Sebab sekarang kan banyak lagi kes pun tak surut lagi, tak tahu lagi macam mana kesudahannya. InsyaAllah after PKP semua dah selesai, InsyaAllah Primary Academy akan ada balik semula. Kan. Tapi kalau secara online ni masih lagi ada ke? InsyaAllah masih lagi. Okey, masih lagi diteruskan lah. Okey, jadi siapa yang jauh-jauh daripada Sabah, Sarawak yang tak boleh datang ke Bangi, Selangor, kan, you can just follow us with the online. Alright guys. Okey, ada soalan lagi ke? Sebelum saya nak pergi yang bahagian teknikal tadi, bagaimana nak study chemistry, fizik dengan bio tadi kan? Ada soalan tadi kan? Ada soalan tadi kan? Saya tinggal mana? Sekarang saya berada di Bangi, Selangor. Dekat Masjid Hasanah. Bukan dalam Masjid Hasanah. Orang tak tinggal dekat Masjid Hasanah. Dekat. Dekat masjid. Dekat Masjid Hijau. Dekat Bangi. Izzati dekat mana Izzati? Jauh je katanya tu. Don't worry. Sekarang ni secara online saya dekat je. Sekarang ni awak dah berdepan dengan saya. Betul tak? The technology make us near but is far. Kan? Tapi dekat. Jangan jadikan orang yang dekat pula jauh. Faham tak? Kan? Orang yang dekat tak bertegur sabar sebab apa? Duduk main phone. Main phone, main PUBG, main Roblox. Ada yang main Roblox ke? Anak saya leka main Roblox. Memang nak kena set masa. Jam loceng besar-besar sikit. Okey. Izzat tinggal di Terengganu. Alright. Seasal di Besut Terengganu. Seasal Besut Terengganu. Seorang Besut Terengganu. Kan. Selahir dekat sana. Rumah nenek saya dekat sana. Okey. Oh, Farah ni di Besut Oh, satu kampung kita. Okey, Nurino tanya tips study MS dengan timing yang betul. Alright, macam mana nak buat? Okey, jawab satu persatu. Okey, ready dengan pen dengan kertas? Saya nak bangun lah. Kan kalau saya duduk tak jadi kerja. Alright, kejap. Tak lampu kat sini. Boleh nampak saya? Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay guys. Alright. Okay, boleh dengar saya? Clear kan? Clear. Baik. Tak lepas pula kepala. Begitu. Okay, baik. Kita pergi satu-satu. Okay, kita pergi satu-satu tip bagaimana nak study fizik dulu, boleh? Fizik, biochemistry. Okay, dulu masa saya berada di sekolah, dulu saya adalah asalnya adalah seorang pelajar yang curut lah. Pelajar curut. Bukan pelajar pandai lah. Saya bukan seorang pelajar yang asalnya memang pandai dah. Tak. Saya adalah orang pelajar yang berada kelas belakang. Saya bangkit satu persatu. Macam mana saya bangkit? Saya bermula dengan doa. Saya ada pernah bagi tips. Masa tu saya rasa, oi dah tak boleh dah hidup macam ni. Sampai bila jadi macam ni? Kan? Sampai bila nak duduk kelas belakang? Sampai bila masa exam dapat merah-merah je? Kan? Kalau tengok buku rekod saya, kamu akan gelak je. Kan? Tengok merah tu merah ni, merah tu merah ni. Satu je yang tak merah. Pendidikan Islam. Kan? Pendidikan Islam dengan bahasa Melayu. Sebab apa? Serembat. ABC. Yang ABC tu selamatlah. Kan? Segolek pen. Kan? Pensel tu kan dia ada bucu-bucu tu kan? Tahu tak? Pensel tu kan dia ada 6 bahagian. Lepas tu saya tulis A, B, C. Ini real lah. Ini betul lah saya buat. Korang jangan buat pula. Kan? A, B, C, D. Okay. Ini untuk objektif lah. Kan? Sebelum golek tu baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bagi aku lulus. Gedek. Okay. Kan? Lulus. Kan? 41 markah. 42 markah. Kan? Kalau soalan subjektif, huru-hara. Memang salin soalan. Siapa biasa salin soalan kat sini? Ada tak? Ada tak? Cuba mengaku. Kan? Kalau ada yang biasa geng salin soalan tu, kita geng lah. Maknanya korang lagi better daripada saya. That means you can do much better than me. Kan? Memang teruk keadaan masa tu. Sebab apa? Kita tak ada matlamat. Faham Kena letak matlamat nombor 1. Awak kena set matlamat awak. Jadi masa tu saya nak target. Saya kata, I have to do something to my life. Aku tak boleh jadi macam ni selama ni. I have to do something. Masa tu saya nak tahu sejauh mana saya boleh pergi. Jadi saya mula dengan doa. Saya kata, Ya Allah yang Tuhanku, kalau ada ruang lagi untuk aku jadi bijak. Masa tu saya ingat lagi ayat dia. Kalau ada ruang lagi untuk aku jadi bijak, kau bagilah aku kebijaksanaan tu, Ya Allah, macam mana. Kan? Hari-hari tengok cermin, aku ni bodoh ke? Dia macam tu kan? Hari-hari tengok cermin, aku ni bodoh ke? Dia macam tu. Kan? Sebab apa? Belajar tak reti. Tapi, once bila Tuhan itu memakbulkan doa, awak pergi sekolah kan? Cikgu ajar, sebelum ni tak boleh faham. Tiba-tiba, kenapa sebelum ni aku tak boleh faham benda ni? Kan? Kenapa aku tak faham benda ni sebelum ni? Mudah je benda ni. Nampak tak? Pernah tak jadi macam tu kat awak? Siapa yang jadi macam tu? Dalam kelas, tiba-tiba dia boleh faham. Cikgu ajak, kenapa sebelum ni aku tak boleh faham? Kenapa tak faham? Sebab masanya berbeza. Allah tak bagi faham lagi masa tu. Faham guys? Aisyah, pernah? Yes. Izzy pun pernah? Yes. Hafizah pun pernah ya? Yes. That's happened. Actually sebenarnya macam ni guys. Kita kena faham satu benda Ilmu Tuhan punya, Allah punya. Okey, dia bagi pada siapa yang dia nak. Tapi kita kena ingat satu benda. Kebijaksanaan bukan kita punya tau. Kebijaksanaan ni Tuhan bagi. Dia kurniakan. Dia hadiahkan pada kita. Bijaksana. Faham? Dia bukan boleh train. Dia bukan boleh latih.
Kamu latih macam ni, otak kamu latih macam ni, maka kamu akan jadi bijak. No, tak ada latihan exercise yang boleh menjadikan orang tu bijak. Kalau tak, setiap sekolah akan buat benda tu. Betul tak guys? Kebanyakan sekolah, kita pergi sekolah, sebenarnya kita sedang menerima ilmu. Betul tak? Kita menerima knowledge. Cikgu sampaikan. Bukan cikgu yang bagi faham sebenarnya. Cikgu menerangkan supaya jadi mudah. Kemudiannya yang bagi faham itu Tuhan. Allah SWT bagi faham. Bila dia bagi faham, kenapa dia bagi faham? Sebab dia nak jadi sebab kita dah doa, kita nak jadi bijak. Jadi Allah nak bagi kita kebijaksanaan, dia akan bagi kita knowledge. Faham tak konsep dia? You guys faham? Faham bagi thumbs. Belum masuk lagi tips untuk ni lagi tu. Faham bagi thumbs. Alright. Ramai yang tu dah faham. Kan? Boleh tutup kelas lah kita hari ni. Jadi, doa minta bijaksana. Faham Ya Allah ya Tuhanku, berikan aku kebijaksanaan. Kurniakan aku kebijaksanaan. Tapi kena ingat guys. Kena ingat. Bila Allah SWT berikan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu datang dengan tanggungjawab. Faham? Dia datang dengan tanggungjawab. Aku dah bagi engkau bijak. Sekarang kau nak buat apa dengan kebijaksanaan tu? Boleh jawab? Izzat? Izzy boleh jawab Izzy? Kalau Allah bagi kita bijak, kan nak guna kebijaksanaan tu untuk apa? Soalan. Ting. Faham? Okey. Fiza bagus. Gunakan untuk kebaikan. Bagi manfaat orang lain. Betul Salihah. Sangat-sangat betul Salihah. Okey. Manfaat untuk orang lain. Besarkan lagi agama. Yes, of course. Betul. Ajar orang lain dan bantu orang lain lagi. Sebarkan lagi ilmu yang kamu tahu dan kamu faham. Ajarkan pada orang lain. Kongsi ilmu dengan kawan. Whatever what you said, you have to do it. Understand? Sampaikan ilmu. Walaupun awak jadi siapa pun. Awak jadi pilot pun kena sampaikan ilmu. Betul tak? Kena. Kan? Faham Kena sampai. Tak semestinya awak jadi cikgu tak semestinya awak jadi cikgu. That's why that's why I become a teacher. Walaupun sebenarnya saya dulu adalah engineer. Saya tinggalkan gaji yang mahal-mahal puluh-puluh ribu. Kan? Jadi cikgu gaji yang 2,000 lebih. It's okay. Sebab apa? Saya ada satu matlamat. Matlamat saya apa? Saya nak lahirkan ramai lagi profesional macam saya. Kalau saya boleh jadi profesional, I want my student semua jadi pro. Faham tak? Semua yang ada kat sini 21 orang. Kamu jangan main-main. Kamu jangan jadi biasa-biasa. No. Faham Kena fikir aku nak jadi pro someday. Tapi bidang apa? You have to decide. Bukan saya yang decide Bukan mak ayah kita yang decide. Bukan pakcik-pakcik kantin tu yang decide. Bukan siapa-siapa yang boleh decide hidup awak. You have to decide by your own. Understand? Faham Kamu kena putuskan kamu nak jadi siapa. Boleh? Whatever you want to be, become a professional. Hatta jadi tukang sapu sekalipun. Pernah tengok tukang sapu profesional? Pernah tengok tak? Dia duduk atas scoreboard. Lepas tu dia duduk dekat shopping mall. Kan? Professional. Orang bayar dia 3,000, 5,000 ringgit. Kan? Sebulan. Kan? Kita duduk kat office. Pakai tie. Gaji 1,500. What the hell? Kan? Faham tak? Kan? Ni duduk relax-relax. Boleh ni. Become a professional. You banyak bagi manfaat. Poket you pun tebal. Without you ask. Understand? Faham ke? Jadi professional awak tak akan miskin. Faham guys? Awak tak akan jadi miskin.
dengan jadi orang yang berilmu. Faham ah? Okey, baik. Sekarang ni saya nak bagi tips untuk study apa tadi? Study physics. Siapa yang ambil fizik? Ada? Okey. Study fizik. Bagaimana sebenarnya untuk memahami. Okey. Alright. Study fizik saya boleh bagi satu tips dia adalah awak kena kenal setiap terms yang dia guna. Okey. Kenal dan faham. Macam belajar maths je, yes of course. Kenal apa? Kenal terms. Terms tu apa? Istilah yang dia guna. Lepas tu faham apa? Faham guna formula. Faham terbit formula. Contoh. Unit. M, S, negatif 2. Ini apa ni? Ini adalah pecutan. Pecutan. Kalau kita tengok kat sini, kita tahu M ni adalah merujuk kepada jarak. Ini adalah merujuk kepada time. Atau masa. Bercampur-campur bahasa Inggeris, bahasa Melayu se. Masa sekolah dulu saya mengajar dalam bahasa Inggeris. Lepas buka Pro MN Academy, ramai pula belajar dalam bahasa Melayu. Dah sekarang jadi bercampur-campur pula kepala saya. Tapi korang boleh faham Boleh faham? Boleh Okey, jarak ataupun distance. Distance Okey, MS. M adalah jarak ini adalah pecutan. Jadi daripada sini awak boleh dapatkan dia punya formula. Macam mana formula? Okey, M adalah jarak. Jarak adalah jarak dalam ni adalah distance. Kan? Time. Kuasa 2. Jarak apa dia punya simbol? Saya dah lupa, dah lama sangat tinggalkan fizik. Jarak formula dia apa M. Bukan, meter kan? Meter, distance kan? D Pakai apa ni? Saya tak ingat lah. Yang atas ni, apa dia? Tapi tak apa. Awak faham macam mana formula tu sebenarnya? Terbit daripada unit dia. So, faham terbit formula. Sebab dulu saya memang lemah hafal formula. Kan? Jadi saya tak hafal formula. Jadi saya tengok dia punya rumus. Kan? Saya tengok dia punya unit. Daripada unit ni saya keluarkan formula dia. Ni over S second time. Time kuasa 2. Distance over times kuasa 2. Kan? Yes. D over T kuasa 2. Faham? Faham dia macam tu. Kalau melibatkan mass, Newton meter. Newton meter. Ini adalah force. Force. Kan? Bukannya force dalam Star Wars tu. Kan? Maybe the force with you. Kan? Tak ada. Kan? NM. Maksudnya M ni adalah jarak N Newton meter. Newton meter of torque. Ini adalah torque. Force dengan torque. Force yang ni torque. Ini NM ni adalah torque. Tak payah, padam je lah. Force adalah MA. Baru betul. Unit dia adalah dalam bentuk N. M ni apa? M ni adalah mass. A ni adalah apa? Pecutan. Gravity. Boleh faham? Jadi force adalah M sama dengan MA. Jadi simbol dia adalah N. Dan daripada sinilah yang sebenarnya kita dapat daya. Yes, force adalah daya. Okey, satu lagi kalau nak kenal formula gunakan English. Gunakan bahasa Inggeris. Awak kena kenal dia melalui bahasa Inggeris. Sebab apa? Formula kebanyakannya kepala dia dalam bahasa Inggeris. Setuju ke tak setuju? Setuju tak? F
sama dengan MA. Ada awak ubah jadi D sama dengan M apa? Mass. Berat. B dia ni jadi AAP. P. DAP. D sama dengan mass berat tukar jadi P. DBP. Cantik. Cantik. Awak pergi ke US, awak pergi ke Rusia, jumpa yang ini. Tapi awak pergi translate jadi gini. Kan dah jadi huru-hara tu. Okey? Jadi awak kena kenal dia, kenali formula dengan menggunakan bahasa Inggeris. Okey, guna bahasa Inggeris dia. Apa dia nama dalam bahasa Inggeris dia? Kalau daya adalah force. Force dia ambil F. F ni adalah force. F-O-R-C-E. Dia ni F ni. A adalah acceleration. Dalam bahasa Inggeris, acceleration. Jadi A. Faham ke? Yes. Betul Farhan ni. Kan? Jadi, nak ingat formula, guna ni, English. Okey? Dan ada teknik untuk hafal formula. Boleh bagi satu sahaja. Macam mana cara dia adalah tulis dan guna. Tulis dan guna. Faham guys? Okey, walaupun awak tak belajar fizik, awak belajar sains kan? Mesti ada formula nak kena hafal betul? Gunakan kaedah yang sahaja. Tulis dan guna. Tulis dan guna. Faham? Fizik kan sains juga kan? Sama jugalah. Sains. Siapa yang belajar sains tu, yang mana nak kena hafal formula, guna kaedah ini. Tulis dan guna. Awak tulis, awak guna. Tulis dan guna. Kalau awak tulis sahaja, banyak-banyak kan tulis kan, nak suruh hafal. Pergi sekolah, cikgu tanya, cikgu ajar. Okey, formula ni wajib hafal. Betul hafal. Kita pun hafal kungkang. Macam hafal Quran. Dapat hafal tak? Hani dapat hafal tak Hani? Dapat, tapi tunggang langgang. Kuasa 2 ke tak ada? Kuasa 2 ke tak ada? Dia confuse macam tu. Faham ya? Alright. Jadi, bila kita selalu tulis dan guna, maka bila kita biasa, maka kita akan, bila kita dah biasa, maka dia akan teringat dengan sendiri. Automatically. Faham ke? Manusia, otak kita ni memang kita akan lebih mudah tangkap apabila kita nampak, kita buat dan kita sebut, kita dengar. Masa kita tulis, F sama dengan MA. F adalah daya, itu force. Sama dengan M ialah mass. A adalah acceleration. Nampak kita sebut, kita dengar, kita tulis. 3 input yang masuk ke brain kita. InsyaAllah dia lebih mudah ingat. Berbanding dengan kita baca je. Kita baca dia ada 2 input. Mata dan juga mulut. Dengar. Kan? Mata dan dengar. Jadi 2 input. Sebenarnya lebih banyak input, lebih senang untuk awak hafal. Lebih senang untuk awak terhafal. Faham ke? Okay, honestly, sedulu fizik, dapat cemerlang fizik, saya tak hafal formula. Admat pun, ramai pelajar dapat A at maths, satu pun tak pernah hafal formula. Mesti pelik kan? Mesti pelik kan? Kat sini ada pelajar IMC. Betul ke tak? Mengajar dengan ada pernah hafal formula? Ada pernah suruh hafal formula? Tidak ada satu formula yang suruh hafal. Tapi, saya nak tanya, adakah kamu dah terhafal formula yang sahaja? Terhafal tak Hafizah? Terhafal tak? Dah terhafal. Habis itu macam mana caranya? Jangan hafal formula. Ni, kenal dan fahami dia. InsyaAllah awak akan dapat. Okey? Faham? Boleh dapat? Okey. Kenal dan faham dan kemudiannya yang kedua adalah latihan. Nombor 1. Nombor 1 banyak juga penerangan dia. Nombor 2 kat sini. Korang pandai-pandailah susun dekat buku kamu Kan? Saya tulis tergabung kat sini. Kan? Sebab saya tak plan nak ajar benda ni. Okey, nombor 2 adalah latihan.
Okey, latihan kena cukup. Okey, latihan kena cukup. Boleh? Nanti pasal latihan ni saya akan ajar bagaimana sebenarnya latihan dalam Maths awak akan boleh apply untuk fizik sekali. Boleh, sekaligus. Sebab tu, pelajar yang terror Maths biasanya dia akan terror fizik. Logik tak? Siapa setuju bagi thumbs? Tak logiknya kalau admit power, fizik ke laut. Apakah benda kau belajar apa? Kan? Kau belajar apa? Kan? Teknik dalam Maths, teknik dalam Maths awak boleh guna dalam fizik, dalam chemistry, dalam biology, dalam sains, dalam account boleh guna, dalam sejarah boleh guna, BM boleh guna, apa lagi semua. Cakap apa bagi tahu je. Ke mana-mana. Sebab kaedah yang digunakan dalam Maths sebenarnya adalah kaedah melatih ketelitian. Bila awak teliti, datanglah subjek apa? Faham tak? Faham tak? Maths dia latih kita jadi teliti. Bila once kita dah teliti, orang yang teliti, datanglah subjek apa? Faham ke? Faham Bila datanglah subjek apa, dia akan okey. Okey, kecuali ada kecuali. Kecuali apa? Kalau kita kutuk cikgu kita. Faham tak? Mentang-mentang lah Cikgu Mail tu datang masuk kelas, mengangkang-angkang jalan kan. Kepala botak pula tu. Cakap balik, alamak apa halah si botak ni. Kan dalam hati. Kan? Duduk sebut kutuk cikgu. Apa ke benda lah. Bila kita kutuk cikgu, secara automatik pintu ilmu tu dah tertutup. Faham? Faham tak bila pintu ilmu tu tertutup apa berlaku? Apa berlaku? Cikgu mengajar bukan main dekat depan. Pumpang. Awak nganga dekat belakang. Tak faham apa. Faham tak? Sebab apa malaikat tak payung awak? Orang kata dekat ilmu kan? Dekat autofill. Memang autofill. Kan? Jangan. Jangan kutuk cikgu walaupun dalam hati. Faham buang sikap tu. Kalau ada detik-detik kan nak marah ke rasa tak puas hati ke dekat cikgu, buanglah dekat tepi. Faham? Buang je. Sebab apa? Keberkatan itu perlu kena jaga. Okey, keberkatan kena jaga. Tak kisahlah you Muslim ke tak Muslim ke, sama je kesan dia. Okey, sama je. Okey. Yes, betul Farah ni. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Okey, baik. Sekarang kita nak tip pasal biologi. Biologi ke chemistry dulu? Biologi lah, chemistry banyak sikit. Banyak. Oh, macam tu je sir. Fizik. Awak faham formula, insya-Allah fizik dalam tangan awak. Betul ke tak? Formula fizik kan semua benda kan? Semua benda formula kan? Betul tak? Betul tak Izzat? Semua benda, everything is formula. Kan? If you forget the formula, you die. Kan? Kalau forget the formula, habis cerita. Alright? Boleh? Faham jadi kalau dah formula dah settle tak fizik awak? Betul tak? Betul tak Hafizah? Masalah fizik sebenarnya dekat formula kan? Kita tak ingat formula. Setuju tak? Baru ingat lah. Betul lah. Bila awak dah faham, habis cerita. Awak dah akan berdapat. Boleh susah ingat istilah. Ingat tadi, kenali dan fahami. Kenal dulu istilah. Okey, tak faham istilah, kena tanya cikgu. Cikgu, momentum tu apa? Oh, dia bilang kau gitu, dia gini. Oh, gini. Yes. That's term. Kena faham. Okey, cikgu tak mengajar dekat sekolah. Dia bagi homework je. Homework tu cara belajar lah. Okey. Baik. Kalau macam tu,
sebenarnya banyak cara sebenarnya nak boleh dapatkan knowledge tu. Okey, awak boleh tanya cikgu dulu macam mana sebenarnya nak study. Awak boleh tanya cikgu awak, saya nak kena study daripada muka surat apa sampai buku apa. Ataupun buku apa yang sesuai untuk saya guna. Kalau nampak dia memang lepaskan awak untuk study sendiri. Maksudnya cikgu kena guide awak guna buku apa dan daripada muka surat mana sampai muka surat mana. Awak kena tanya benda tu. Boleh tak Hafizah? Take notes. Take note sebab information ni banyak. Dekat dalam internet banyak sangat. Awak tak tahu nak belajar yang mana. Betul tak? Betul kan? Bila type tentang momentum. Oh banyak gila. Banyak gila. Oi oi. Kan? Banyak gila. Jadi nak belajar yang mana? Panduannya adalah buku teks. Tanya cikgu. Cikgu, saya nak kena belajar benda ni kan? Okey, daripada mana sampai mana? Okey, cikgu akan tengok dia akan. Okey, awak belajar dulu daripada muka surat ini sampai muka surat ini. Awak pun ada panduan lah. Faham? Untuk buat kerja rumah dia tu, maknanya awak ada panduan lah. Buku apa yang awak boleh guna sampai mana je. Jadi awak pun tak melilau-lilau ke mana tempat lain. Kecilkan skop itu. Boleh dapat guys? Faham Hafizah? Semua faham tak? Yang lain pun faham? Faham ke? Ada juga, memang ada ramai cikgu yang jenis macam tu. Itu tak? Ramai kan macam tu kan? Kita tak puas hati. Nanti kita komplain banyak kan, nanti dia tak suka pula. Kan? Tambah-tambah kalau cikgu perempuan. Suka bebe-bebe membawang-bawang. Okey, baik. Baik. Kita jangan membawang dekat sini. Alright. Kita akan teruskan. Bagaimana untuk study bio? Biology. Okey. Siapa ambil biology? Siapa ambil biology? Okey. Siapa ambil sains? Okey. Sains bahagian bio lah. Bahagian yang melibatkan banyak lukisan. Alright. Okey. Dalam biology, kalau awak perasan, dia ada menggunakan mekanisme. Mekanisme ni adalah melibatkan pergerakan ataupun makanan ataupun tindakan. Okey, mekanisme fotosintesis. Foto tu apa? Okey, saya beritahu fotosintesis. Okey, awak kena faham istilah dia. Sama juga macam tadi, fahami plus kenali. Kenali apa? Kenali istilah. Okey, istilah ni membawa maksud. Foto ni maksudnya cahaya. Sintesis ni adalah maknanya penguraian. Penguraian cahaya menghasilkan makanan. Itu maksud dia. Faham ke? Senang tak nak ingat? Yes, proses. Mekanisme ni adalah melibatkan proses. Dah lama saya tak ajar biologi, minta maaf. Rasanya dah 5 tahun lebih kot. Bukan 5 tahun. Tahun 2013. Tolak berapa? 13. 7, 8, 9. 9 tahun dah saya tak ajar bio. 9 tahun dah saya tak ajar bio, guys. Saya dah mengajar 12 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga. Okey, keempat tu masih lagi ajar biologi. Masih lagi ajar biologi dan chemistry masa tu. Okey, jadi di sini awak kena faham istilah dia apa? Istilah dalam bahasa sains dia. Istilah dia sekat-sekat ni. Ini apa? Kan? Macam fagositosis. Tosis ni apa benda? Dia ada maksud. Fago tu apa? Tosis ni apa? Makan. Proses fagositosis. Iaitu sel darah putih makan antigen. Faham ke? Fagositosis. Okey. Jadi
Ni dia membawa maksud ni. Dia ada maksud, dia ada maksud. Jadi, istilah-istilah ni you have to ask the teachers. Cikgu, yang fago ni apa maksud dia? Sintesis ni apa? Lama-lama awak akan biasa. Okay, proses. Biasanya sis dekat belakang ni adalah proses. Jadi maknanya ini proses. Proses penguraian cahaya. Dia terbalik. Proses penguraian cahaya. Proses penguraian proses. Jadi maknanya dalam bahasa sains, dia gabungkan dia jadi perkataan, dia akan jadi proses penguraian cahaya. Menjadi apa? Makanan untuk tumbuhan. Faham guys? Kalau tak percaya, malam ni buka, kejap lagi buka buku bio. Awak cuba faham terms dia yang sekat-sekat tu. Awak pecah-pecahkan dia. Awak pecahkan gini, awak nampak. Okey. Oh. Foto cahaya. Hidro air. Hidro. Faham tak? Faham tak? Jadi daripada situ, kalau kita nak faham dia, kita tengok nama dia, kita terus faham mekanisme dia. Automatically. Faham tak? Faham tak guys? Dulu dekat sekolah, subjek paling power chemistry. Yang kedua fizik. Yang ketiga bio. Admat paling teruk. Sekarang jadi cikgu admat pula. Macam mana tu? Kan? Bila tanya kepakaran, apa dia? Admats. Dulu terror subjek apa? Fizik. Faham ke? Macam mana tu? Macam mana tu? Kan? Maksudnya Allah SWT nak menjadikan kita sesuatu, kan, dia ada proses. Dia ada proses. Jadi proses itu berlaku setiap kali. Okey, boleh jadi Allah bagi segagal dulu masa mula-mula dekat dengan form 4. Gagal totok gagal tu supaya saya dapat rasa bagaimana pelajar tu gagal at maths. Memang betul, saya dapat rasa sekarang. Bila pelajar tu bagi tahu, "Sir, saya markah saya 28 markah ya, sir." Saya dapat rasa bagaimana seorang pelajar yang dapat 28 markah tu. Dan saya dapat tahu, saya boleh tahu apa yang sebenarnya dia tak tahu. Sebab apa? Saya dulu pun mengalami benda yang sama. Faham tak? Jadi, sebuat kajian tentang maths 6 tahun lebih. Sebab apa? Senak cari satu kaedah, satu cara bagaimana now everyone can score at maths. Apa dia? 4 step power at maths yang saya selalu ajar. Itulah sebenarnya cara terbaik untuk score at maths. And now everyone can score at maths. If you follow Kalau awak tak follow, I don't know. Kan? You ada cara yang lebih baik, silakan. Sekaji 6 tahun, awak nak kaji 6 tahun lagi. Nak guna kaedah lain, silakan. Faham Silakan. Kamu ada 2 tahun je. Tak sampai 6 tahun. Saya dah selesaikan secara 6 tahun kaji pasal maths. Dan insyaAllah guna kaedah everyone can score. Alright? Boleh Faham Dan memang proof lah pun. Memang dah terbukti dah. Berkesan tu. Alright. Baik guys. Faham yang ni? Okey. Ini step yang pertama. Iaitu kenali dan fahami istilah di dalam mekanisme dia. Proses dia macam mana berlaku. Okey. Perkara yang kedua. Sangat penting adalah lakaran. Lakaran dan label. Siapa yang belajar biologi, betul tak, setuju tak kita kena selalu banyak lukis? Walaupun kita tak belajar lukisan. Betul? Okay guys, kita tahu lukisan tu sangat leceh. Kalau kita lukis kambing, nampak macam kerbau, itu kira halal lah tu. Kan kita anggap itu kambing lah. Faham? Faham tak? Faham tak? Kalau kita tak pandai lukis, biarlah nampak dia bentuk macam ya. Janganlah teruk sangat. Kan? Lukis gajah jadi dinosaur. Itu memang teruk sangat tu.
Kan biarlah nampak rupanya dan kamu boleh labelkan dia. Faham Setak galakkan kamu photostat gambar-gambar tu. Betul tak? Mesti dah ada dalam ni yang suka photostat gambar. Betul? Ngaku cepat. Dia suka photostat, lepas tu dia pun letak. Okay. Farhan ni kata tak pernah. Okay, good. That's good. Okay. Gambar dan lakaran you have to draw by yourself. Because bila awak draw, awak akan lebih mudah senang untuk labelkan dia. Awak lakar dan labelkan sekali semasa awak buat lukisan. Faham Jangan photostat, potong, tampal. Potong, tampal. Maknanya kerja rumah siap tapi awak tak belajar apa-apa dalam bio. Faham guys? Faham Okey. Ini dua kaedah yang memang kena guna. Kalau awak tak guna kaedah ini, awak akan susah untuk faham dia. Boleh? Boleh? Fahami istilah, kenali dan fahami istilah yang digunakan dan kemudiannya lakaran. Okey, pengiraan dalam bio tak banyak. Pengiraan adalah pengiraan energi tu je. Okey, dia macam chemistry sikit. Kan? Macam kira tenaga tu. Awak ada belajar juga dalam tenaga. Betul tak? Kan? Jadi dia akan berkait dengan chemistry. Okey. Boleh dapat? Faham ke? Faham Ada soalan tak untuk biologi? Boleh buat tak? Boleh Okey, dan berlatih latihan of course, latihan menjawab soalan kena. Latihan menjawab soalan kena buat. Latihan dengan soalan sebenar. Wajib buat untuk biasakan awak dengan soalan sebenar. Faham Jangan suka leka lukis je. Faham je. Tapi soalan tak pernah jawab. Lepas tu masuk dalam dewan exam, baca soalan. What the? Apa soalan ni nak? Nak tanya orang sebelah? Orang sebelah pun tengok kamu juga. Masing-masing nak tanya. Kan? Apa kau nak tanya? Fotosintesis tu apa? La ilaha illallah, fotosintesis pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Kan? Masing-masing tak tahu. Right. Boleh faham? Jadi, kenalah berlatih. Guna latihan sebenar. Okey. Tips. Nak berlatih soalan, tak perlu lama-lama sampai 30 jam. Awak ambillah dalam masa 30 minit sahaja. Awak ambillah satu soalan ataupun dua soalan bio. Cubalah buat. Boleh. Saya tak galakkan guna buku teks. Sebab apa buku teks tu dia hanya menerangkan tentang konsep. Bukan soalan sebenar dalam peperiksaan. Senak awak guna soalan analisis ke, soalan yang melibatkan modul ke. Okey, soalan-soalan itu adalah berkonsepkan peperiksaan. Itu adalah jauh lebih baik. Okey, faham guys? Faham? Boleh? Dapat? Alright. Dan konsisten buat latihan lah. Okey, 2 hari sekali. Okey, tak ada masalah. Boleh? Alright. Ada skill lagi lah selepas kalau salah masa buat latihan tu, kalau salah guna pen merah, tanda guna pen merah, lukis guna pen merah. Kan? Supaya kita alert. Kan? Betulkan guna pen merah. Supaya kita nampak, oh ini aku pernah salah ni. Nanti dalam exam kita akan nampak bagaimana sebenarnya cara yang betul untuk menjawab soalan. Boleh? Kalau boleh ada jawapan lengkap lah. Dengan ayat-ayatnya sekali. Jawapan lengkap dengan ayat dia. Sebab kadang-kadang istilah ayat tu salah perkataan, salah tulis, salah itu, salah ini. Kan? Careless sikit pun dah tak betul dah. Betul tak? Salah eja. Ejaan salah. Lepas tu, salah lah semua isi kita. Okey? Faham Boleh. Alright. Boleh kita pergi yang seterusnya? Bagi tang. Pukul apa dah ni guys? Pukul 11 lah ni. Korang nak selesai pukul apa ni? Korang nak selesai pukul apa? Oh, chemistry belum lagi Chemistry belum lagi. Alright. Chemistry guys. Siapa ambil chemistry? Sila angkat tangan.
Budak yang tak ambil chemistry, sila tutup telinga. Okey, baik. Alright. Dulu saya mengajar chemistry dan admat serentak. Rasa macam nak gila rasa. Kan? Kan? Ajar kelas sains, ada satu kelas tu, ada satu tahun tu, saya mengajar chemistry. Pumpang. Dah pening dah ni. Kan? Lepas tu, okey, kelas admat pula. Tutup kelas chemistry. Okey guys, sekarang buka buku admat pula. Budak-budak pun, ya Allah, buka admat. Kan? Admat dah berat. Alright. Chemistry dah berat dah. Lepas tu ajar admat pula. Kadang-kadang banyak bercerita daripada mengajar. Okey, baik. Okey, boleh teruskan? Maksimum boleh jadi sampai 11.30. Okey. Korang semua okey? 11.30. Okey ke? Setengah jam lagi. Boleh? Boleh Alright. Okey, maksimum sampai 11.30 je. Saya tak nak sampai pukul 12. Saya tak nak. Okey, saya nak tidur. Nak bangun qiyamul lail. 2 hari terakhir. Last. Amboi siap cakap. Lepas tu tak bangun. Kan, cakap saja. Sembang. Harap-harap terbangun lah esok. Dah banyak hari dah tak terbangun ni. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita tengok bagaimana sebenarnya nak belajar chemistry. Ready guys? Chemistry ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil kimia. Okay, ilmu kimia ni memang sangat-sangatlah penting. Kalau tak, kita tak ada bateri kereta. Kan? Tak adalah bateri phone. Kan, yang kita duk guna hari-hari main PUBG. Kan, tiba-tiba buatlah apalah itulah inilah. Kan, tak adalah handphone, tak adalah ini, tak adalah itu, tak adalah ini. Macam-macam tak ada. Kan, jadi ilmu chemistry memang sangat-sangat penting. Ilmuwan Islam dah sama-sama dulu memang sangat-sangatlah ni dah dengan chemistry. Baik, bagaimana nak study chemistry? Okay guys, tengok betul-betul. Okay, saya tak tahu silibus terkini macam mana. Okay, silibus terkini macam mana dia punya susunan dia. Okay, susunan dia tu. Okay, kamu mesti tahu pasal jadual berkala kan? Jadual berkala. Okay guys, faham? Jadual berkala? Tahu kan? Okay, satu. Dua. Bulan 18, bulan 17, bulan 16. Ini adalah transition ion ataupun logam peralihan. Okay guys. Okay. Ini wajib faham dan hadam. Dengar. Saya kata wajib faham, bukan wajib hafal. Wajib faham, bukan wajib hafal. Faham guys? Faham Ayat saya wajib faham. Faham apa? Dia macam ni. Kita tahu kumpulan satu, dia mesti dia punya petala akhir dia mesti satu dia punya ion. Betul tak? Mesti satu semua. Okey? Walaupun dia makin besar ke bawah ni. Kan? Makin besar ke? Tak semestinya. Ada juga yang makin kecil. Awak kena tahu sifat-sifat dia. Sifat-sifat yang dalam jadual berkala ni. Okey? Jadi daripada sini, kita kena tahu bahawa dalam kumpulan satu, biasanya ion dia adalah ion positif satu. Betul tak? Betul? Okey? Kalau kumpulan 2 maknanya 2 positif ion dia. Kumpulan 18 kosong, dia gas nadir. Kumpulan 17 negatif 1. Kumpulan 16 negatif 2. Perasan ke tak? Jadi jangan hafal ion. Tak payah hafal ion. Awak perlu kenal melalui jadual berkala. Saya nak tanya, dalam exam diberi tak jadual berkala? Farahani. Diberi tak?
Jadual berkala diberi. So buat apa hafal? Kenapa nak hafal? Kena faham. Faham guys? Jadual berkala diberi. Semua maklumat jawapan ada di situ. Macam jump scare pula kan. Okey, ini. Dalam chemistry, awak ada benda ni, everything is there. You have to know how to use it. Awak kena faham bagaimana nak guna dia. Okey, awak akan tahu iron dia berapa. Awak akan tahu dia punya ni apa, kecerdasan dia, yang mana atas dengan bawah apa semua tu. Sebab apa? Ini diberikan dalam peperiksaan. So, jangan hafal. Boleh faham? Jangan hafal. Jadual berkala, jangan hafal. Boleh. Tetapi banyaklah guna akronim untuk menghafal salah satu dia. Kalau nak cari mambang ala zaman fashion ni senang. Macam-macam lah kan? Betul tak? Ovika. Betul kan? Macam-macam guna akronim kan? Jadual berkala mesti faham. Faham apa? Faham sifat-sifat metal. Faham sifat logam. Awak kena faham sifat dia. Okey, sifat dia dalam jadual berkala mesti ada sebab. Dia mesti ada sebab. Kenapa yang ni dia senang release iron? Kenapa yang bawah ni susah nak? Kenapa yang bawah ni senang release? Kenapa yang senang terima, senang release? Kenapa yang ni senang terima, yang ni senang terima? Dia terbalik. Biasanya. Kan? Kenapa? All of that you have to answer. Semua benda tu kamu kena cari jawapan dia. Once bila you dapat dia punya answer dia, you faham chemistry. You akan faham chemistry. Sebab apa kena tahu benda ni? Sebab bila jumpa magnesium, jumpa dengan klorin. Kan? Magnesium 2 ion. Klorin dia negatif 1. Bila dia bergabung, kan? Ion dia ni, terbalik. Ni jadi satu je, satu sini. Kalau C dua kat sini. Betul tak dia macam tu? Daripada sini, awak boleh terbitkan dia punya persamaan ion. Okey? Faham ke? Okey, daripada ion ni awak boleh dapat pam. Okey, daripada sini awak dah boleh dapat dia punya, apa ni? Ini adalah sebatian ion. Magnesium campur klorin. Boleh? Jadi sifat-sifat logam ni kena study betul-betul. Bab berapa tu Bab 1 ke bab 2? Bab 2 ke bab 3? Saya tak ingat lah. Kan? Boleh? Okey, dah study pasal jadual berkala. Dah faham betul-betul. Bab 3 Okey, bab 3 tu kena faham betul-betul. Lepas tu awak kena tahu pasal apa kita panggil tu nak balancekan apa tu? Persamaan kimia. Yes. Persamaan kimia. Super penting. Super penting. Ini super duper penting. Ini bendanya kena hafal dulu, kena faham dulu. Lepas tu baru persamaan kimia bila kita dah tahu gabungan dia. Kan? Baru persamaan kimia, balancekan dia. Cara nak kira. Balancekan persamaan. Okey, kena faham. Guys, mulai malam ini, mulai esok, belajar bagaimana balancekan persamaan ni dengan betul. Faham Macam mana Macam mana nak ni? Kan? Macam mana nak balance kan? Saya tak boleh bagi kelas hari ni. Macam mana nak balance, macam mana nak kira atom, macam mana tu. Benda tu adalah very basic. Benda tu lah yang sangat-sangat penting dalam chemistry. Sebab apa? Jadual berkala, persamaan kimia. Awak akan jumpa benda ni setiap topik. Setuju ke tak? Siapa yang form 5? Betul ke tak saya cakap? Every topic, every single topic use jadual berkala, kena guna persamaan kimia.
kena cari gram lah, kena cari mass lah, kena cari gas lah, kena cari ni. Padahal benda sama, duduk dekat situ je. Setuju? Yes, Farah Hayana pun setuju dia kata. Benda yang sama. Maknanya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Form 4, form 5. Ikatan ion. Dia dalam form 4 tu. 5 tajuk tu, 4 tajuk tu memang kena master. Faham Tajuk jadual berkala, tajuk ikatan ionik, ikatan covalent tu. Ikatan ionik, ikatan covalent. Basic lah, semua basic-basic. Kan? Faham Jadi, kalau awak ada masalah chemistry, cuba awak tengok benda-benda ni. Siapa yang tadi ada masalah chemistry tadi? Siapa? Saya nak tanya, mesti ada masalah dekat sini ataupun dekat sini. Setuju? Betul tak Aman? Arman, betul tak? Awak ada masalah salah satu ni. Jadual berkala atau dekat sini? Persamaan, persamaan. Ya, Arman kata jadual berkala. Okey, fokus kat sini dulu Arman Okey, kalau kat sini dah settle, yang ni pula kena tengok. Kan? Boleh balance tak persamaan? It's very important. Boleh? Dua tempat ni. Dua tempat ni kena mahir. Sungguh mahir. Boleh? Okey. Tip yang ketiga adalah selalu gunakan akronim. Gunakan akronim untuk menghafal. Gunakan akronim untuk hafal dia punya charge, dia punya metal ke, ni ke, apa ke. Kan? ECS kan? Contohnya macam ECS. ECS. Apa benda ECS ni? Electrochemical Series. Electrochemical Series. Bahasa Melayu. Siri kereaktifan logam. Siri kereaktifan logam. Dah apa tahun tak ajar chemistry tahun 2016. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oi, 6 tahun dah setinggal chemistry. 6 tahun dah setinggal chemistry. Okey. ECS ataupun siri keaktifan logam. Dalam bahasa ini electrochemical series. Okey. Gunakan akronim. Kalau nak cari Mambang ala zaman sampai bawah. Boleh? Boleh Dan gunakan teknik untuk menghafal. Jangan menghafal membabi buta. Guna teknik. Okey, akronim ni buat yang lawak-lawak tak apa. Lagi lawak, lagi senang ingat. Lagi lawak, lagi senang hafal. Boleh guys? Faham? Faham? Kalau faham, bagi thumbs. Kalau faham, bagi thumbs. Okey, insyaAllah kalau awak faham benda ni, jadual berkala, awak faham persamaan kimia, awak tahu nak kira benda-benda semua, chemistry sangat-sangat senang. Dia akan jadi sangat mudah. You don't believe me? You try. Ni, masterkan dulu dua benda ni. Okey, masterkan dulu dua tajuk. Awak akan okey. Chemistry awak akan okey. Confirm, awak akan nampak. Oh, patutlah dia jadi macam tu. Patutlah dia transfer elektron. Patutlah dia terima. Lepas tu patutlah dia begini, patutlah. Oh, patutlah. Bila awak tahu benda tu, chemistry is easy. Okey, konsep dia tetap sama. Dia ulang-ulang benda tu je, konsep-konsep tu je. Masuk tajuk mana-mana pun. Okey? Boleh? Yang sebenarnya yang paling susah adalah memahami benda ni. Ini part yang paling susah dalam chemistry adalah memahami ni. Okey, kalau tak memahami ni tajuk garam ke, tajuk elektrokeaktifan ke, elektromagnet ke, magnet ada ke? Itu fizik. Okey, dalam apa saja pun dia akan jadi masalah. Acid, base ke apa semua, dia akan jadi masalah. Sebab apa? Asas kita tak power. Okey. Alright, habis.
untuk chemistry. Okey, ada soalan lagi tak? Okey, apa soalan terakhir tadi Pasal um, kejap. Saya tengok. Bagaimana timing yang betul? Okey, tips study NMAT dengan timing yang betul. Baik. Tips study NMAT. Okey, banyak sebenarnya yang sedar. Ni. Okey, okey dah. Dah boleh kita pergi seterusnya. Last. Okey, kita pergi yang last sekali. Okey. Tips study NMAT dan bagaimana cara yang betul. Okey, kalau dah ready, bagi thumbs. Okey, tips study NMAT memang banyak. Okey, yang saya dah kongsikan. Okey, bagaimana timing untuk latihan? Sebagai tahu je lah. Okey, bagaimana timing latihan yang betul untuk MS? Okey, latihan MS. Okey, dalam YouTube awak boleh cari 4 step power MS. 4 step power MS. Okey, yang ni awak akan jumpa sepunya video seterangkan pasal ni. Okey, latihan MS. Macam mana? Awak just set masa bila nak buat. Contohnya 9 sampai 9.30 malam. Contoh. Ikut mana yang sesuai dengan awak. Okey, buku. Ini buku. Buku modul ni modul terbaik bagi saya. Ini modul terbaik dan yang seguna. Okey. Sepanjang tahun ni saya akan guna buku ni lah. Okey. Form 4, Form 5 seguna dua-dua buku ni. Sebab lengkap latihan dan juga analisa soalan peperiksaan komplit. Dia dah ada. Wafika dah ada Bagus. Memang bagus. Betul memang bagus. Bagi saya dia adalah buku terbaik untuk MS. Okey. Awak kena set dulu masa berlatih. Kalau awak tak set masa berlatih, nanti masa ni main PUBG lah, masa ni masa makan lah. So huru-hara. Faham ke? Okey. Mana nak dapat buku? Pergi kedai basikal. Pergi kedai buku lah. Adalah kat situ cari tanya. Okey? Kalau tak ada, guna online je. Okey? Jalan kira memang jawapan lengkap ada kat belakang. Complete. Okey. Harganya adalah RM12.50. Mahal. Okey. Untuk dapat AMS. Boleh. Boleh apply untuk Maths juga. Okey. Shopee dan Lazada pun ada. Okey. Set masa berlatih. 30 minit je. Cukup. Okey. Fokus 3 soalan sahaja. Soalan hingga 8 soalan. Yang mana dulu Okey. Yang mana dulu? Okey. Kalau rasa 3 soalan ni 5 minit je, buatlah lagi. Kan? Kalau 8 soalan dah siap, 30 minit tak settle lagi, maknanya kira 8 soalan cukup. Sambung pula esok. Buat hari-hari, everyday sampai kamu power. Faham kan? Okey, lepas tu yang ketiga mesti berfokus. Kalau nak berlatih jangan campur-campur tajuk. Kan? Fokus. Kalau minggu ni tajuk apa? Tajuk fungsi. Berlatih tajuk fungsi je hari tu. Hari tu, hari esok, hari lusa. Faham? Setengah jam. Banyak setengah jam ni. Kan? Alright. Okey, ya betul. Kadang-kadang tak semua buku ada. Dan tak semua kedai ada buku ni. Kadang-kadang dah habis. Kan? Jadi, kena dapatkan daripada internet lah senang. Okey, mudah untuk dapat. Sekarang MCO pula kan. Okey, cuba dapatkan daripada ni. Lepas raya lah kot. Lepas raya order. Boleh? Kelas TCO saya pun selepas raya. Okey. Untuk matematik pun sama. Boleh buat macam ni.
Faham Latihan matematik pun sama. Sekarang matematik awak pun lebih kurang dengan AdMath je saya nampak. Kan awak punya latihan untuk matematik, saya nampak silibus dia lebih kurang AdMath dah sekarang. Kesian korang. Kesian korang. Guna teknik AdMath, insyaAllah awak akan boleh capai. Okey? Fokus tajuk. Mungkin ambil seminggu. Seminggu satu tajuk. Okey? Lepas tu make sure jawapan ada lengkap. Jawapan lengkap. Untuk mudah semak dia. Okey. Kira-kira. Pum salah. Oh salah. Ye, tak apa pula. Lepas tu tulis lagi. Faham ke? Senang. Kalau tak ada jawapan, salah. Tak tahu salah kat mana. Awak pun padam. Buat sekali lagi. Kan? Lepas tu tengok lagi jawapan. Salah lagi. Kan? Buat kali kedua. Salah lagi. Buat kali ketiga. Salah lagi. Kali keempat buat lagi tak? Confirm tak? Tutup buku. Buang ke tepi. Faham guys? Okey. Masa ni. Masa belajar. Awak pilihlah sendiri masa paling mana yang awak paling okey. Faham tak? Awak study matematik tambahan bila? Cuma nasihat saya, janganlah letak AdMath ni last kali. Confirm tak buat dia. Kan? Sebab subjek ni subjek berat. Jadi letak dia bahagian awal-awal sekali. Masa awak tengah fresh tu, buat AdMath dulu. Jawapan kan dah ada. Senanglah buat latihan je. Jawapan dah ada. Boleh semak terus. Macam tu saja. Boleh? Faham? Okey. Masa kita segar, yes. Bangun awal pagi, pukul 4.30, pukul 5. Kan? Kebanyakan pelajar-pelajar cemerlang, biasanya bangun awal pagi. Kamu nampak dia setengah hari masih asyik tidur je. Kan? Dia ni banyak tidur daripada aku. Kan tiba-tiba dia pula dapat straight A. Rupanya kita tak tahu dia selalu awal pagi lah bangun. Faham ke? Alright. Boleh? Faham Okey. Okey. Jadi mulai hari ini setkan target awak nak capai apa. Kemudiannya berusaha untuk capai dia. Boleh? Okey, mulai hari ini Tanah Azam letakkan doa hari-hari. Minta. Kadang-kadang kita lupa untuk doa. Ya Allah yang Tuhanku, bagi aku cemerlang AdMath. Tak pernah sebut pun. Kan? Okey, kita 2 hari bulan Ramadan dah nak habis. Kita dah habis dah ni. Hingga 2 hari je lagi masa kita untuk berdoa sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala ni 2 hari ni. Jangan lepas peluang ini. Boleh? Boleh? Boleh Eleno? Boleh Farah? Okey? Boleh Izzy? Okey, saya Muaz. Kan? Doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Minta Tuhan bagi pada kamu kebijaksanaan. Okey? Minta Allah Subhanahu Wa Taala. Minta hingga awak terlindung daripada bala bencana. Sekarang kita dengan COVID ni, dengan varian terbaru pula lagi. Memang menakutkan, ramai yang meninggal dunia. Okey, ramai yang kena teruk-teruk. Kan, yang muda-muda pun ada yang meninggal. Wallahu alam, tak tahu sebenarnya what happened. Okey, tapi kita yang belum kena ni minta doa supaya Allah membagi perlindungan pada semua. Dan dalam keadaan sekarang ni, 2 hari ni, doalah betul-betul. Doa yang paling mustajab adalah pada waktu awal pagi, masa awak tengah bersahur tu. Kan? Masa awak tengah bersahur tu. Okey, lepas tu masa awak sepanjang awak berpuasa. Sepanjang berpuasa tu, doa mustajab tu, ruginya kalau tak. Okey, selepas setiap kali solat, kamu dah puasa. Lepas tu solat pula. Lepas tu doa pula masa tu. Ya Allah, ya Rabbi, tak tahulah macam mana nak kata lagi. Faham ke? Okey, lepas tu masa nak berbuka. Tadi sebuah video khas untuk korang. Kan? Masa tu saya teringat. Oi, ni nak kena pesan dah ni. 2 hari lagi ni. Rugi kalau tak pesan benda ni. Okey? Jadi rugi kalau tak buat. Saya memang percaya sangat-sangat dengan doa. Sebab banyak perubahan dalam kehidupan saya jadi
secara kita panggil apa the magical. Magical is always happen. Kan, magical is always happen. Masa selalu belajar tak faham, bila doa dengan Allah SWT tiba-tiba boleh faham. Macam mana? Kan, masa tu ada satu masa tu sebab selalu fail at maths, sampai terakhir exam masih lagi fail. Kan, sedoa pada Allah SWT, minta, ya Allah ni Tuhanku, kenapa lah ni, macam mana lagi nak buat ni, aku dah tak tahu dah nak buat apa ni dengan at maths ni. Kalau ada ruang lagi untuk aku lulus dengan baik, kau bagi aku jalan macam mana nak buat. Bagi aku pandai at maths ni. Kan, masa tu gagal tau. Gagal tau. Tak tahu nak buat apa dah. You know what? What happened after that? Kan, tiba-tiba belajar. Buka. Masa tu sebelum teringat nak buka balik buku form 4. Teringat balik apa yang cikgu pesan. Apa yang cikgu ajar. Teringat balik semula. Teringat balik je. Lepas tu cuba belajar balik. Boleh faham pula. Tiba-tiba boleh faham. That is the magical. Faham ke? That is the magical yang berlaku. Allah SWT bagi faham pada masa tu. Dan tengok. Saya belajar. Study. Bila study. Fokus. Sebuat benda ni. Whatever I said to you guys. Ini sebuat tau. Bukan tak buat. Ini sebuat ni. Sendiri yang buat. Dan dapat improve benda tu. Dan akhirnya daripada gagal. Trial exam gagal. SPM dapat B. 3. B3. B4. B3. A masa tu dia A1, A2, B3. Yang ketiga. Sekarang apa B A plus, A minus lebih kurang. A minus lah. So A lah kalau macam tu. Lebih kurang macam tu. A minus yang ketiga, level ketiga. Bukan B lah. B. Kan? A1, A2, B3. Dia B3. Dia 3 tu dah B dah. 75 tu dah B dah. Masa tu. Okey, jadi maknanya it's work. Dia berlaku. Dan apa yang saya bagi tahu bukan omong kosong, bukannya saya tak buat. Saya alami sendiri, saya buat sendiri dan saya alaminya. So, if I want you to do that, because I'm doing that. Kan, bukannya saya bagi tahu, awak cubalah buat begini. Tak. Ramai cikgu yang memang dulu dah cemerlang matematik tambahan, dia dah cemerlang. Dia tak faham bagaimana sebenarnya perasaan orang gagal at maths. Betul tak? Dia belajar, dia tak boleh faham kenapa pelajar ni tak boleh faham dia. Tak boleh faham macam mana dia ajar. Sebab cara dia faham lain. Cara kita yang bodoh ni, kan? Belajar memang lain. Kita kena penerangan tu satu-satu. Kita sebenarnya tak faham apa. We have to do that. Okay, satu persatu. Faham guys? Sekali lagi sepesan, jangan lepaskan peluang 2 hari ini berdoa sungguh-sungguh. Boleh? Boleh guys? Siapa boleh buat? Bagi thumbs. Doakan untuk kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tak tahu yang kita sedang doakan dia, ya Allah yang Tuhanku, kau bagi kawan aku ini semua A. Semua A. Kan? Dan bagi dia happy, cemerlang. Malaikat pun amin. Malaikat yang tak ada dosa tu aminkan doa awak. Dia kata doa yang sama untuk kamu juga. Faham tak? Faham tak? Bila doa yang sama untuk kamu juga, Allah makbulkan doa awak, Allah makbulkan doa malaikat, straight A lah awak. Faham Come on lah. Allah SWT Tuhan yang menciptakan alam ni, bumi, alam semesta, semua benda dicipta, takkan nak jadikan kita bijak tu satu benda yang susah. Fikir. Faham? Logik tak? Nak jadikan kita bijak apalah sangat. Betul tak? Izzat? Izzat je. Video tak pernah pun bagi tahu ini. Kan? Video. Apa nama? Dia selalu masuk
dengan art video. Kan? Okey, faham Muaz? Faham Hafizah? Boleh nak menjadikan kamu bijak bukanlah sesuatu yang sesuatu yang sukar bagi Allah SWT. Tak susah sangat bang. Langsung hantar. Doa-doa sungguh-sungguh, ya Allah yang aku jadikanlah aku, cemerlanglah aku dunia akhirat, ya Allah cemerlangkanlah aku dunia akhirat. Allah kata makbul. Makbul lah. Bukannya jadi bijak tiba-tiba otak jadi besar sebelah. Kan sengit. Kan Farah kan? Doa-doa, ya Allah yang aku bijak. Boom. Otak jadi besar macam tu kan. Sengit sebelah jalan. Semua orang sanggup jadi bodoh. Betul tak Farah? Kan? Yalah, jadi bijak tak handsome. Jadi bijak tak handsome. Otak sengit sebelah. Kita tak nak macam tu. Bila Allah SWT bagi bijak, dia bagi bijak. Yes, kebijaksanaan tu dah ada. Tapi ilmu kena gain. Kena dapatkan. Awak kena rajin, awak kena belajar. Once you are genius, but you are lazy, you become a stupid. Faham tak maksud dia? Kan? Kalau kamu seorang yang genius, tapi kamu malas belajar, kamu tetap akan jadi bodoh. Faham tak maksudnya? Yes, walaupun kita genius, walaupun kita ada kebijaksanaan, tapi kalau kita tak ambil ilmu, kita tak baca, kita tak alang kaji, kita tak menelaah, ilmu tu tak akan dapat kat kita. Sebab itulah cara ilmu tu kita dapat. Okay? Itulah cara ilmu tu kita dapat. Masukkan ke dalam kita punya mind. Melalui pembacaan, melalui analisis, melalui apa yang kita buat, apa yang kita praktis. Itulah cara ilmu masuk ke dalam kita punya brain. Dan bagaimana kita menggunakan ilmu itu, itulah kebijaksanaan nama dia. Faham Ilmu membuat roti, semua orang boleh tahu dengan tengok dia punya resepi. Once bila you dah buat, baru you akan tahu bahawa roti awak akan hangus kalau keadaannya begini. Roti awak akan bagus kalau keadaannya begini. Roti awak akan okey kalau awak pukul dengan cara ini. Tapi melalui pengalaman lah boleh awak akan tahu semua benda tu. You have to do it first. Baru awak akan tahu jadi ke tak jadi. Setuju? Faham ke tak apa yang saya cakap ni? Tahu saja tak guna. Kita kena buat. Kita kena praktis. Baru boleh kita tahu. Baru kita boleh baiki sikit-sikit. Faham Alright. Jadi saya rasa sampai situ je kot. Kita dah 11.37 ni. Alright. Kita dah terlebih masa sikit mengikut perjanjian kita. Seharap apa yang saya kongsikan pada malam ini boleh jadi manfaat untuk semua. Okey, apa yang saya kongsikan ini supaya boleh jadi kamu punya panduan. Alright. Jangan lupa doa sungguh-sungguh. Boleh kita ada 2 hari ni. Jangan lepaskan peluang ini. InsyaAllah, semoga Allah SWT memakbulkan doa kamu semua. Okey, doa sedoakan. Okey, supaya doa kamu semua dimampukan oleh Allah SWT. Amin. Okey. Alright. Ada apa-apa lagi? Soalan? Kalau tak ada soalan, bagi thumbs. Tak ada soalan, bagi thumbs. Okey. Tak ada. Saya nak share dengan kawan-kawan. Boleh, tak ada masalah. Share lah. Okey. Baik, saya ada rakaman. Nanti insyaAllah kalau siap dah rakaman ni, saya akan bagi pada kamu, boleh share pada kawan-kawan. Boleh share link grup CCO kita, tak ada masalah. Okey, pada kawan-kawan awak, tak ada masalah. Boleh share grup TCO, Tuition Class Online. Yang tu boleh share, tak ada masalah. Sebab bagi yang register, saya akan masukkan dalam grup lain. Grup tu grup sementara sahaja. Tapi grup CCO itu grup kekal. Okey, tahun lepas ada 7 grup. Tahun ni baru ada 2. Alhamdulillah, dia tak beranak cepat sangat. Kalau tak, susah saya nak kontrol. Tahun lepas, 1,000 lebih pelajar. Dan huru-hara sekejap. Tapi Alhamdulillah saya boleh manage lagi. Kalau dalam satu grup ada 200 orang tu, tak ada masalah lagi insyaAllah.
Okay? Alright? Okay, semoga dapat sesuatu hari ini. Okay, yes, in advance saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Okay. Um, apa yang saya nak cakap? Macam sedih pula kan? Janganlah sedih-sedih, Hari Raya. Okey, walaupun Hari Raya ini adalah sangat berbeza. Okey, memang berlainan dengan sebelum-sebelum ini. Kita tahun kali kedua dah kita tak boleh balik ke kampung masing-masing untuk beraya. Tapi tak apa. Raya tetap beraya juga. Tapi dengan cara kamu sendiri sahaja. Boleh Okey, kalau boleh jaga SOP supaya penyakit tu tak merebak. Okey, supaya kita pun kalau penyakit tu ada pada kita supaya ia tak merebak ke orang lain, biar berada dekat kita je, habis dekat kita. Okey, kalau keluarga kita minta Allah SWT jaga semua. Alright, jadi saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Okey, insya-Allah kita akan adakan lagi open class kita. Okey, open class nanti saya akan umumkan dekat dalam grup. Okey, jangan lupa, jangan tinggalkan grup. Okey, banyaklah tanya soalan, tak ada masalah. Saya akan cuba untuk menjawab. Okey, saya akan cuba entertain kamu semua. Supaya kamu semua ini dapat kecemerlangan hidup di dunia dan akhirat. Of course, admit mesti A. Okey, saya nak target setahun ni, tahun ini saya nak bantu 10,000 orang. Saya minta kamu semua doakan boleh? Boleh Saya nak bantu 10,000 orang pelajar untuk cemerlang at Maths. Untuk cemerlang at Maths. Okey, saya minta doa semua supaya doakan saya diberikan kesihatan. InsyaAllah semoga saya boleh dah bantu sungguh-sungguh. Bayangkan kalau 10,000 orang dapat A at Maths, dia boleh jadi golongan profesional pada masa depan. 10,000 orang jadi golongan profesional, dunia ni pasti berubah. Betul tak? Dunia ni pasti berubah. Every year 10 student and 100,000 student. Wow. That's wow. Kan? Alright, insyaAllah. Okay. Semoga Allah SWT memakbulkan doa kita semua. So, kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul as. Barangkali sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa yang akan datang. Okay. Thank you, Semoga sir. yes. Terima kasih sama-sama. Oviga, thank you very much. Okay. Bye. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Itu Adib ke tu? AD_B tu? Adib ke? Adik iPhone ke? Okay, thank you very much for coming. InsyaAllah, thank you. Okay, terima kasih Akila, terima kasih Arman, terima kasih Azizi, Eliano, Farahani, Farah, Eliana, Izzati, apa tu? Batrisha, yes. Terima kasih Izzy, terima kasih. Okay, Muntakin. Okay, Muntakin selalu follow saya punya kelas. Alhamdulillah. Okay, thank you very much. Nazira. Okay. Nur Hafizah. Yes, of course. Nur Hafizah ni dah lama dengan saya. Okay, saya harap dapat sesuatu lah ilmu daripada saya. Kan Hafizah boleh dapat A kan Hafizah Okay, Hafizah, thank you. Kuroto Husna. Alright. R-Video. Ni R-Video pun dah banyak kali masuk kelas saya. Okay, sekenal. Okay, terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Bye-bye semua. Okay, yes Adib. Kan, teringat siapa tadi kan. Bila dia tak tulis iPhone, saya tak kenal lah. Sekurang kenal. Tapi sekarang saya dah kenal lah Adib Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.